Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ashkin binti Jailani 22025990, pelajar Pascasiswa Zah Pendidikan Islam Kohort 6, Universiti Sains Islam Malaysia. Untuk subjek EEA 7022, aplikasi psikologi dalam pendidikan, akan berkongsi berkaitan dengan persediaan topik sebelum sesi pembelajaran. Yang pertama adalah motivasi, kedua adalah kreativiti, ketiga adalah pengurusan bilik darjah dan yang keempat adalah interaksi bilik darjah. Baiklah, topik yang pertama adalah motivasi. Apakah yang dimaksudkan dengan motivasi? Motivasi ni keinginan ataupun semangat yang kuat pada diri seseorang untuk mendorongnya berusaha melakukan sesuatu dengan tujuan mencapai kejayaan. Pendapat yang pertama berkaitan dengan motivasi iaitu Tarbani Rushan dalam bukunya Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar. Beliau menyatakan motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Pendapat yang kedua daripada Hans Scott dalam bukunya Saya Guru Yang Baik, beliau menyatakan motivasi adalah mengembangkan keinginan untuk melakukan sesuatu. Motivasi terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah intrinsik, iaitu faktor dalaman. Yang kedua adalah ekstrinsik, faktor luaran. Intrinsik ni adalah ciri semula jadi manusia untuk mengatasi segala cabaran dan rintangan dalam usaha mendapatkan sesuatu yang diingini. Teori kognitif dapat dibentuk. Motivasi ini juga dikaitkan dengan faktor dalam diri seperti keperluan, minat, rasa ingin tahu, kepuasan kendiri dan lain-lain. Contoh yang kita dapat lihat, seorang pelajar hanya ke sekolah disebabkan usahanya sendiri untuk belajar bersungguh-sungguh. Jadi usaha beliau untuk ke sekolah, untuk menyiapkan kerja rumah dan sentiasa menghadirkan diri ke sekolah adalah usahanya untuk berjaya. Berbanding dengan ekstrinsik, faktor luaran, motivasi jenis ini menjurus kepada keinginan untuk bertindak yang disebabkan oleh faktor dari luar. Teori pelaziman operan dapat dibentuk. Aktiviti motivasi jenis ini adalah bertujuan mendapatkan ganjaran seperti hadiah, CJ, pujian, mengelak daripada hukuman, mendapat perhatian guru ataupun rakan sebaya. Sebagai contoh, seorang pelajar hanya menyiapkan kerja rumah disebabkan beliau takut sekiranya beliau tidak ke sekolah, beliau akan didenda. Maksudnya kita dapat lihat di sini pelajar tersebut hanya melakukan sesuatu kerana beliau mengelak daripada hukuman, bukan daripada usahanya sendiri untuk ke sekolah. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan kreativiti? Mengikut Goh, beliau menyatakan kreativiti adalah penting kerana menjadi panduan untuk guru merangka dan melaksanakan sesuatu program untuk meningkatkan kreativiti dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Apabila melibatkan kreativiti, benda yang pertama kita kena faham adalah pemikiran. Pemikiran adalah proses membina ilmu dan kefahaman yang melibatkan aktiviti mental dalam otak manusia. Yang pertama dari segi kritis, ianya mempunyai kemahiran dan kecekapan menggunakan minda untuk menilai kewajaran sesuatu idea. Berfikir secara kritis ni banyak dikaitkan dengan otak sebelah kiri. Berbanding dengan kreatif. Bahagian otak yang paling banyak digunakan adalah bahagian kanan. Individu yang mempunyai kemahiran berfikir secara kreatif, dia hanya menggunakan minda untuk meneroka pelbagai kemungkinan dalam menghasilkan sesuatu. Dalam hal ini, perkara yang paling penting ialah individu tersebut berkemampuan menghasilkan sesuatu yang baru. Seterusnya, topik pengurusan bilik darjah. Apakah yang dimaksudkan dengan bilik darjah? Bilik darjah tempat berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran dan merupakan tempat penting yang perlu ada pada sekolah. Ia juga merupakan medan perjuangan utama kerjaya seorang guru. Mengikut Albert, beliau menyatakan pengurusan bilik darjah adalah kemahiran guru yang boleh menguruskan masa, ruang, sumber pembelajaran, peranan dan tingkah laku murid ketika menyediakan suatu iklim yang sesuai untuk pembelajaran. Bilik darjah yang kondusif mestilah mempunyai peralatan asas yang berikut seperti papan hitam, bahan bacaan ataupun buku ilmiah. Yang ketiga, papan kenyataan. Yang keempat, meja dan kerusi untuk guru dan murid. Dan yang kelima, ruang yang sangat selesa.
Faktor yang membentuk persekitaran dan pengurusan bilik darjah yang berkesan adalah seperti berikut. Yang pertama, susunan kelas yang sangat selesa, yang mampu menarik minat untuk pelajar lebih lama fokus di dalam kelas. Yang kedua, penggunaan ICT. Sebagai seorang guru, kita perlulah mahir menggunakan ICT dari segi menyediakan bahan bantu mengajar agar murid tidak terlalu bosan dengan apa yang kita sampaikan. Maksudnya, kita kena adakan penggunaan video, penggunaan slide dan sebagainya. Yang ketiga adalah perancangan yang mantap dari pihak guru, yang mana sebelum sesi pembelajaran dan pengajaran, guru perlulah menyediakan rancangan pengajaran harian yang lebih mantap untuk perjalanan kelas yang sangat berkesan. Yang keempat, kita ada strategi berpusatkan murid. Yang kelima, peka dengan emosi dan personaliti murid. Guru perlulah sentiasa bertanya khabar dengan murid-murid. Okey, topik yang keempat adalah interaksi bilik darjah. Interaksi bermaksud jalinan hubungan murid dan guru. Menurut A New English Dictionary, interaksi bilik darjah bermaksud saling bertindak, saling mempengaruhi di antara satu sama lain. Terdapat 4 jenis interaksi dalam bilik darjah. Yang pertama adalah interaksi guru kepada murid. Yang kedua, interaksi dua hala antara guru dengan murid. Ketiga, interaksi dua hala antara murid dengan murid. Keempat, interaksi pelbagai hala antara guru dengan murid dan murid dengan murid. Baiklah, kita tengok interaksi sehala guru kepada murid. Interaksi sehala guru kepada murid hanyalah tertumpu kepada guru, tiada interaksi murid dengan murid. Pendekatan digunakan adalah berpusat kepada guru, kaedah yang digunakan kelas, arahan dan syarahan. Interaksi dua hala antara guru dengan murid pula, perhubungan guru dengan murid dipereratkan, ada penglibatan murid dan kaedah yang digunakan perbincangan dan menyoal. Interaksi dua hala antara murid dengan murid, perhubungan murid dipereratkan, interaksi guru dengan murid sehala iaitu melalui bimbingan atau arahan guru. Kaedah yang digunakan adalah berkaitan dengan kumpulan, projek, bermain ataupun lakonan. Interaksi pelbagai hala antara guru dengan murid dan murid dengan murid pula adalah hubungan antara guru dan murid dipereratkan, peranan guru digunakan secara optimum. Kaedah yang digunakan adalah simulasi, kumpulan dan perbincangan. Baiklah, kepentingan interaksi bilik darjah. Yang pertama, berlakunya aktiviti soal jawab yang menggerakkan murid untuk berfikir. Maksudnya, murid selalu aktif di dalam kelas. Yang kedua, mengeratkan perhubungan guru dengan murid-murid. Yang ketiga, membolehkan guru memotivasikan murid supaya menimbulkan minat dan perhatian mereka terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Baiklah, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat.